Kan dia kena jadi baru nampak. Itu tu. Macam mana isteri hentak keluar jalan dengan hentak dia masuk Facebook sampai pakai tangan pendek, hentak tak tegur ke? Apa hujah hentak? Tapi dia tak mengajar lah kat Kelang ni, jangan risau lah. Jangan risau. Tak, kita tak tahu lah kalau Haji Malik ada tertumpuk kat jadual tu. Jangan ikut skema balik. Kenapa kita tahu tuan tak? Pasal apa? Sebab orang kan nilai macam mana ustaz ni? Dia suruh kita pakai stocking, bini tak pakai stocking. Dia suruh pakai tudung bawah dada. Allah sebut dia kata. Tapi isteri dia sini atas dada macam mana ni? Ni ustaz dia sesat dia kata. Tak betul. Akhirnya dia fitnah. Jangan rasa hebat. Tapi bangga tu boleh lah. Sama hebat dengan bangga. Mana bila kita ni, suami kita ni jadi alim lah. Tuan-tuan, ada orang tak suka suami dia di masjid. Ada tuan-tuan, sangat cerai ni. Orang Kelang juga. Hebat Kelang ni. Macam ustaz tak ada Kelang pula. Ni kes dia. Anak tak pegang ni kes ni. Anak kata ni Zulkaidah jangan dulu, anak kata tangguh cerai. Kalau dia jangan cerai dulu, dia kata. Pasal apa tak boleh Zulkaidah? Bulan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tunggu. Saya ustaz nasib baik ada ustaz lah. Kalau tak ada ustaz ni, besok saya dah pergi agama, dia kata. Buat apa? Pergi cerai. Dia ingat cerai ni macam makan chewing gum katanya. Tuan-tuan, dia tak tahan. Pasal apa tak tahan? Sebab isteri dia. Suami pergi masjid tak suka. Suami dia pergi mengajar suka. Apa pelik sebenarnya tu? Akak nak apa? Kak kenapa tak suka kan? Saya bukan tak suka ustaz, silakan nak pergi. Ada penipuan. Tapi yang saya nak ustaz, dia pergi tu balik jangan lambat lah. Ini pergi kata ada pengajian kat masjid, apa pukul 10 tak balik lagi? Ceramah apa sampai pukul 10 malam ustaz? Dia faham ceramah ni macam mana? Ni tuan. Sampai gitu. Mana bila suami kita nak pergi masjid ni, alhamdulillah lah. Tapi silap juga lah, dia tak bawa isteri di masjid, silap dia juga tu kan. Dah terbawa lah. Kalau ni bawa dah suami isteri pergi. Bila pergi dia telefon anak bagi pas ustaz. Baru saya tahu kenapa lambat dia kata. Punya ada makan rupanya. Ya ilah. Macam sedih tak ada makan lagi kan. Kepala kambing, gulai kawah. Patutlah lambat ustaz. Jamuan masjid pula bukan makan onde-onde ni siang. Nasi biryani gam punya tu yang melekat suami saya. Tahu tak apa? Allah Rabbi. Ini Allah bagi tahu bagaimana Allah hancurkan umat terdahulu. Utbah pun menuntut mulut Nabi SAW dengan tangannya mohon supaya berhenti bercakap kerana terpakul dengan ayat yang penuh ugutan itu. Utbah pun kembali kepada sahabat, lalu ia ditanya apakah pengkabarannya. Jawab Utbah, demi sesungguhnya belum pernah aku dengar lagi barang sesuatu. Demi sesungguhnya belum pernah aku dengar lagi barang sesuatu seperti mana aku dengar hari ini. Ianya bukan syair, bukan jampi, sulaka syair dan bukan gurindam biarawan. Wahai kaum Quraisy sekalian, dengarlah aku ini, berilah peluang kepada Muhammad, biarkan dia dengan usahanya. Demi Tuhan, sesungguhnya apa yang aku dengar tadi adalah suatu berita yang teristimewa. Andai kata apa yang digambarkan oleh Muhammad terempat ke atas kamu, maka tidak ada orang lain, hanya Muhammad saja yang boleh melepaskan kamu dari siksaan tersebut. Dan andai kata Muhammad boleh menonjol diri di kalangan bangsa Arab, maka percayalah bahawa kekuasaan kamu dan kemegahannya adalah kemegahan kamu juga. Jawab mereka, demi sesungguhnya engkau pun juga telah diperdaya oleh Muhammad dengan kelancaran lidahnya. Jawab Utbah pula, apa yang kukatakan tadi adalah pendapatku tentang Muhammad, dan pendapat kamu terserahlah kepada kamu sekalian. Ini dikatakan kategori ta'assub. Kita kena faham tentang ta'assub ni apa. Sebagian ulama mengatakan sampai ta'assub yang melampaui ini haram hukumnya. Ta'assub dengan guru, contohlah hormat tak?
hormat tak apa, memang kena. Taksub ni maknanya apa? Maknanya kemana ustaz tu ada, itu je mengikutnya. Sampai ustaz lain tempat dia tak mau ikut, tak mau dengar. Ini taksub. Bukan sub, taksub. Mana ustaz tu dia pergi, tapi ustaz yang lain dia tak mau duduk. Tapi cuma nak betulkan ada marah pula. Dah ustaz orang yang mengajar ni nak mengantuk, nak tidur kan. Nak buat macam no ustaz, tak dapat dia nak menolong nak baca mana? Mungkin faktor lah, cara dia macam tu nak baca mana kan? Tak tahu kalau sila ada. Cakap mesti tonton kan? Nak baca mana kan? Cuba kalau baca malam ni, tak ada seorang pun tengok tidur. Kalau tidur juga tak tahu lah. Tapi kalau katalah guru tu ngajar ngantuk, tidur pun tidur lah. Tidur apa pahala? Tapi jangan sampai bunyi generator sudah lah. Baik. Jadi sampai taksub yang melampau. Dia jumpa Habib tu, Habib ni Habib jual, Habib jupun. Jumpa Habib ni sampai bawa gambar Habib selik kat serta. Itu melampau. Itu taksub. Dia taksub sama Ustaz Sapi, sampai ke gambar Ustaz Sapi selik kat dalam poket macam ni. Ini taksub. Jangan. Jangan. Tak diajar oleh Islam, itu taksub yang melampau, haram hukumnya. Ilmu ni sama, cara dia tak sama. Cara apa? Penyampaian. Tengok masa apa dia mengaji lah. Kalau dulu dia mengaji dengan syekh dia tu lembut, dia pun lembut lah. Tapi dia mengaji dengan syekh dia tu kerah kerah dia mengaji tuan-tuan. Macam kipas. Kipas ni tuan-tuan, kalau kipas ni akal tak ada, tapi dia ikut dekat tuan dia. Kipas tu. Tuan dia kata berhenti kipas. Tuan dia kata pusing, pusing. Dia taat. Tuan dia kata stay, don't go anywhere, stay here, dia kata. Dia pun stay. Itu kipas ada akal. Apalagi manusia ni ada akal. Nak jihad hablum minallah. Faham tak? Masa aku pernah dengar ayat tu kan? Pernah dengar? Ayat pernah dengar. Bocor juga lah semua. Beli apa yang bocor? Soalan kubur bocor lama dah. Belum tentu dijawab. Lama dah bocor soalan kubur. 1435 tahun lebih bocor dah. Tu dia. Faktor ni. Tu dia. Maka pembesar Quraisy tidak berputus asa dengan musuh mereka. Sekali lagi mereka datang beramai-ramai pula bertemu Nabi. Tadi seorang ada, tapi datang ramai-ramai. Lalu mereka berkata, kekayaan dan mengemukakan persediaan dan kesanggupan mereka untuk mencari tabib dan dukun sekiranya Nabi SAW dirasuk oleh jin dan syaitan dengan syarat yang dahulu juga. Sampai kata Nabi kena rasuk jin dan syaitan. Asal begitu sekali. Semua itu dari Rasulullah SAW. Sebenarnya aku tidak ada kena-mengena dengan apa yang kamu suarakan tadi. Segala apa yang aku bawa ini bukan dengan bertujuan mencari harta kekayaan, pangkat dan kekuasaan, tetapi Tuhan telah memutuskan untuk kamu sekalian, di samping diturunkan kitab suci kepada aku, dan Tuhan telah menyuruh aku menyampaikan berita yang menakutkan dan menggembirakan. Kewajibanku semata-mata telah menyampaikan apa yang dipertanggungjawabkan ke atasku. Sekiranya kamu terima, maka itu adalah abuan kamu untuk dunia dan akhirat. Dan kalaulah kamu tolak, tidak ada lain hanyalah bersabar saja, sehingga Allah, yakni Tuhan, menjatuhkan hukumannya di antara aku dan kamu sekalian. Setelah perbincangan berlarutan dan ditawar-penawar pun berlanjutan, tetapi Nabi SAW tetap dalam pendiriannya dan sebagai kata yang terakhir dari pihak Quraisy, apa yang telah sampai ke pengakuan kami tentang seorang yang tinggal di Al-Yamanah bernama Ar-Rahman yang di Yaman. Dialah yang telah mengajar engkau segala-galanya. Ini sesungguhnya kami tidak percaya langsung dengannya. Segala-galanya telah kami usahakan setakat daya dan upaya kami, dan sebagai kata yang akhir dari kami untuk kau, yaitu kami tidak akan biarkan engkau begitu saja. Dan pilihlah antara dua, kalau tidak engkau akan membinasakan kami, maka kami akan memusnahkan engkau. Itu saja. Dengan kata itu mereka pun berangkat pulang tanpa sesuatu pun yang tercapai. Perangai ini telah sampai ke era hari ini. Tuan-tuan, baru tak sabar. Wala taqnatu min rahmatillah, dan aku tu asa dari rahmat Allah.
perjuangan dakwah, jangan putus asa. Memang atas dunia, atas nama akhirat, atas nama agama memang penat tuan-tuan. Macam anak tuan dah sebulan ni memang penat keluar pagi balik malam. Pasal apa? Program korban, jumpa orang sana, jumpa orang sini, patut kuliah pula, patut jumpa orang nak bagi duit zakat pula, jumpa sana, ada macam-macam lah. Memang penat, tapi tak apalah, penat dunia tapi kepuasannya mana? Masya Allah, yang kekal akhirat. Nama dunia memang penat, tapi kena banyak sabar. Spirit sabar. Pasal apa? Sebab Allah menguji kita dengan kuatnya iman kita, bertambah lagi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita istiqamah dalam agama, yakinlah Allah akan bantu, Allah akan pelihara, Allah akan pimpin kehidupan kita. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Cukup sekarang tidak boleh kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada sesi kuliah yang akan datang pada bulan Oktober hadapan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita pelajari pada malam ini dapat sama-sama kita jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Moga-moga dengan adanya ilmu ini, dengan adanya amalan yang kita lakukan ini, ya, dapat mengistiqamahkan kita di dunia sampai akhirat. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa membimbing kita semua di dunia sampai akhir kehidupan kita, insyaAllah. Akhir kalam bagi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada yang berhajat nak menyerahkan hajat korban atau akikah atau apa-apa sumbangan, boleh berjumpa dengan anak selepas ini, insyaAllah. Kalau ada yang berhajat akan borang korban, ada sedikit lagi borang korban pada anak. Satu bahagian 280, seekor 1960, seekor akikah RM600, siap masak kambing. Jadi kalau tuan-tuan masih berhajat, pernah dia ada luka, setakat ini kita dah ada 20 ekor lembu dan 5 ekor kambing. Biasalah, ya, mudah-mudahan dapatlah kita salurkan kepada saudara-saudara kita tarikh akhir sampai 1 Oktober, insyaAllah. Kita akan agihkan untuk 3 negara, di Kemboja, di Indonesia dan di Vietnam, insyaAllah. Dan pada 24 September ini akan berangkat ke Aceh, ke Indonesia untuk menghantar sumbangan tabung dan sumbangan biaya zakat yang jemaah-jemaah sumbangkan yang memang bagi untuk pembinaan masjid yang sedang kita bina di Aceh, di Indonesia. Dah hampir 70% siap, insyaAllah, dalam tempoh 9 bulan. Jadi bagi tuan-tuan yang ingin menginfak, ada buat tabung kat belakang tu, insyaAllah. Kalau ada yang ada rezeki lebih yang nak infakkan, dipersilakan. Tak dapat masuk sikit, masukkan banyak-banyak. Itu cara ni, tuan-tuan. Dan kalau adalah muslimat, isteri-isteri tuan-tuan yang nak bayar fidyah puasa, anak dialalukan. Fidyah puasa ni kita akan beli beras dan makanan untuk madrasah tahfiz anak yatim dan miskin kita di Kemboja. Kalau tak ada duit fidyah, kita akan guna duit kebajikan, insyaAllah. Dan juga untuk maklumat tuan-tuan, masjid yang ke-12 di Kemboja akan diresmikan pada 13 Disember, insyaAllah. Itu semualah sumbangan-sumbangan jemaah-jemaah di Malaysia dan sebahagian dari Singapura. Itu sajalah yang boleh kita buat untuk menampung top-up saat akhirat kita sama-sama, insyaAllah. Doakanlah mudah dipermudahkan urusan dan perjalanan untuk anak pergi 24 hari bulan ini untuk membawa bagi pakaian dan kurma, insyaAllah kita akan bawa kurma. Jadi kalau ada nak bagi pakaian dan minta banyak, kita dah tutup dulu, insyaAllah. Sebab kita lebih bawa kurma. Sebab di Indonesia ni kurma susah dapat, tuan-tuan. Kalau ada pun mahal, sekilo RM13. Sekilo RM13. Itu kurma biasa, bukan kurma yang mahal tu. Jadi baru ni Ramadan kita buat 3 kotak, tapi tak cukup untuk sebulan. Kita bawa lagi lah, sebab dia nak juga kurma, maka kita bawa, insyaAllah. Jadi kalau ada tuan-tuan perempuan yang nak zakat ke, nak bagi sumbangan atau wakaf arwah untuk yang meninggal untuk pada masjid yang amat diadakan, insyaAllah. Jadi sekadar itu ada pernah sampaikan pada malam ini. Yang baik dari Allah, yang lemah pada sebuah kekurangan atau terkasar berasal atau dari kelemahan diri anak sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah bulan depan, insyaAllah. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalam.